วุ้นไลฟ์และผ่าน Facebook Live ตะอาวุ้นทีวีโทรศัพท์ 073-491-221 และ 081-957-0447 ตะอาวุ้นเรดิโอและตะอาวุ้นทีวีอยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิดตะอาวุ้นบางปู Sebuah memori indah tercipta melukis sejarah warga desa. รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับฟังและรับชมได้ทุกวัย Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ini? Adakah kita beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberi kepada kita dengan apa sahaja nikmat yang banyak yang Allah Taala beri kepada kita. Sama ada nikmatul Islam, kita dah jadi orang Islam lagi. Sama ada nikmatul iman, kita dah jadi salah satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Maka alhamdulillah sama-sama kita syukur kepada Allah Taala. Kerana banyak lagi nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, kita bila tak habis. Sama ada nikmat sihat kita, nikmat masa yang Allah Taala beri kepada kita untuk kita nak ngaji, cari ilmu, dengar muhadarah pengajian daripada stesen radio, daripada masjid, daripada mana-mana baik. Maka alhamdulillah kita seperti biasa dengan waktu ini, waktu petang hari Jumaat. Hari ini adalah hari yang paling baik sekali, iaitu hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Tarikh pertama, tarikh 1 wanti 1 hari ini bulan Zulhijjah. Padan juga betul dengan hari Jumaat. Hari Jumaat yang pertama pada bulan Zulhijjah. Maka alhamdulillah, maka banyak-banyaklah kita untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berzikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Apa sahaja ibadat yang kita boleh buat, sama ada zikir, sama ada main sunat, sama ada membacakan Al-Quran, sama ada puasa sunat, nak puasa hari ni, esok hari-hari mana, lebih-lebih hari-hari Arafah, kita jangan lupa. Maka segala itu adalah al-amalus salih,
amalan baik, amalan yang soleh yang Nabi SAW sebut kata tidak ada amalan mana yang kita buat pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sangat kasih. Maka kita banyak untuk nak beramal dengan amalan yang soleh. Sama ada amalan yang kecil yang mudah seperti berzikir kepada Allah Taala, maka kita banyak berzikir, bertakbir, Allahu Akbar, untuk memberi kebesaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah masa yang paling baik. Tidak ada hari mana yang paling baik dalam dunia ini melainkan 10 hari awal pada bulan Zulhijjah ini. Maka kita akan terus pengajian kita dalam kita nak mengenali contoh daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya halaqah kita perjumpaan kita ini, kasih Nabi ini adalah halaqah yang kita telah buat pada bulan Ramadan yang lepas. Pada bulan puasa yang lepas, kerana kita tok tu 4 kali yang kita nak mengadakan halaqah ini. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu taala, minggu yang terakhir semasa kita duk i'tikaf tu sama sibuk banyak perkara tu, maka kita boleh buat hanya 3 halaqah saja. Maka tinggal lagi 1 halaqah yang terakhir kita ambil hari ini. Tidak ada masa nak ambil, maka insya-Allah Allah Taala takdir letakkan hari ini untuk kita habis pengajian kita dalam untuk nak kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka cinta kepada Nabi, bagaimana mereka cinta Nabi, bagaimana mereka turut ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana mereka tunjuk kita tengok kata bagaimana cintaan yang mereka buat dengan orang panggil kata pen bab yang buat kita nampak dengan melalui riwayat-riwayat hadis Nabi ataupun kitab sejarah-sejarah. Kita insya-Allah akan mengkhatamkan habis hari ini insya-Allah taala. Maka insya-Allah saya seperti biasalah, iaitu Mukhlis bersama dengan Ustaz Ramli hari ini. Insya-Allah kita berdua ni bagi sedang pendengar yang kadang-kadang duk unggung lagi, duk tahu lagi kata halaqah apa fisik hari ini, kita tulis kata TC yang terakhir, halaqah yang keempat. Maka kita boleh rajak kita tengok halaqah yang pertama, halaqah yang kedua, halaqah yang ketiga pada bulan Ramadan yang lepas tu ada dalam YouTube baik, sama ada dalam stesen radio TV Ta'awun, page Facebook tu ada, boleh kita nak rajak lagi insya-Allah taala. Maka pada 3 halaqah awal yang kita kecek tu, dulu kita telah kecek mengenai dengan alamat cinta sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat dia cinta kepada Nabi. Dia ada semua 4 alamat. Alamat yang pertama iaitu perasaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak berjumpa dengan Nabi, bukan hanya nak duduk sama dengan Nabi, tapi selepas daripada Nabi mati, mereka nak duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin ada perasaan kata satu hari dia boleh jumpa dengan Nabi, boleh duduk dengan Nabi, lebih-lebih lagi di dalam syurga nanti. Ini perasaan yang nak tunjuk kata kalaulah kita hari ni tak ada nak jumpa dengan Nabi, tapi kita kenal Nabi melalui kita ngaji baik, kita ngaji sirah Nabi baik, sejarah Nabi baik, maka kita kenal Nabi. Kita tahu kata Nabi Muhammad siapa, maka kalaulah kita salah satu orang yang kasih cinta kepada Nabi, kita kena ada perasaan ini. Perasaan rasa nak jumpa satu kali, walaupun dunia ini kita tak sempat nak jumpa lagi, tak biasa jumpa, tak biasa tengok muka Nabi, tapi kita ada perasaan dalam hati dengan iman kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata satu hari kita kena boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa nak jumpa benar-benar dengan Nabi. Itu alamat yang pertama. Kita dah kecek contoh-contoh sahabat dulu. Dan juga alamat yang kedua iaitu kasih sayang sahabat terhadap Nabi. Sahabat dia sayang Nabi, dia cinta saja bukan, sayang pula. Tak sewi Nabi ni kena satu perkara benar-benar. Yang seterus Islam nak buat jahat kepada Nabi SAW, dia jaga, dia tapih, dia usaha nak mengorbankan harta diri, tubuh dia sendiri untuk demi nak pekpong, nak jaga Nabi SAW. Iaitu yang menjadi kekasih kepada dia. Itu kita telah kecek juga alamat yang kedua, contoh yang daripada sahabat tu 8 contoh semua. Dan juga alamat yang ketiga iaitu amal ataupun ittiba', turut apa sahaja yang Nabi suruh. Alamat yang ketiga yang nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi. Sama ada sahabat yang dia duduk dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, hidup dengan Nabi. Kita juga pada hari ini yang tak ada jumpa dengan Nabi, kita beriman, kita percaya Allah Ta'ala kata Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalaulah kita
iman kepada Nabi, kalaulah kita kasih kepada Nabi, salah satu alamatnya iaitu kita buat segala apa sahaja yang Nabi telah suruh kepada kita. Sama ada dalam Quran, sama ada dalam hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, dan juga usaha menjauhi daripada segala larangan Nabi SAW. Ini alamat yang ketiga. Alamat yang keempat pada hari ini, insya-Allah, kita akan nak kecek pada hari ini, alamat yang keempat, iaitu selepas daripada Nabi mati. Iaitu alamat yang kita ada ada hati untuk nak tolong, untuk nak menolong sunnah Nabi dan juga agama yang Nabi telah sebar dalam dunia ini. Nabi haja gapo, perintah Nabi biasa perintah gapo, kita usaha nak menjagakan perintah-perintah Nabi ini. Lebih-lebih lagi agama Allah Ta'ala yang Nabi usaha guna masa 23 tahun untuk mendakwah, mensebarkan agama Islam ini, maka kita salah satu alamat yang nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi, iaitu kita kena usaha cari jalan, buat balah mana nak agama, dakwah Nabi yang Nabi telah sebar tu ada lagi di dalam dunia ini sampai kepada hari kiamat nanti, insya-Allah Ta'ala. Maka kita alamat yang keempat ini, semua ada sebenarnya contoh, tengok insya-Allah. Kalau ada masa kita akan pergi sedikit dengan slow-slow, dengan baik-baik, insya-Allah Ta'ala. Dia tahu tu insya-Allah. Contohnya pertama insya-Allah, dan juga contoh yang kedua, kita akan bersama dengan Ustaz Ramli. Maka tidak melewatkan masa, falyatafaddal mashkura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar semua, kita sama lagi halaqah kita dalam ruangan kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Kita sangat nak bela, nak jaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ustaz Mukhlis dah bagi dah contoh ataupun alamat tanda-tanda yang keempat ni, nak kata kita kasih Nabi ni, iaitu tolong Nabi. Sangat nak bela, nak tolong Nabi dan nak jaga syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak jaga ni. Kalau kita duduk masa Nabi dulu ni, nak jaga tubuh Nabi. Nabi mati dah. Lalu ni mana kata nak jaga syariat Nabi. Gapo Nabi buat orang ni, tunjuk aja jalan Nabi, nak jaga juga panggil. Bukan sekadar kata Nabi mati, tak nak jaga habis. Bukan. Hak tu masa Nabi tu, dua perkara. Jaga tubuh Nabi, jaga hak Nabi buat orang tu, hukum agama semua ni, hak Nabi buat orang, kena jaga juga. Lepas Nabi mati ni, tubuh Nabi tak ada mati dah. Kena jaga gapo Nabi buat orang kita akan benar-benar molek. Iaitu syariat agama al-Islam yang Nabi bagi. Pada contoh yang pertama ni, ataupun nak tengok contoh pada alamat yang keempat ni, daripada peristiwa Uhud juga. Peristiwa Uhud ni banyak yang kita boleh ambil. Contoh-contoh nak menunjuk kata bagaimana kau sahabat ni menzahirkan, mengeluarkan sifat contoh kasih dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab gapo kau kalau tengok contoh-contoh ni mari daripada tempat yang bukan tempat senedok, tempat perang, tempat orang susah. Sebab tempat susah lah nak zahirkan orang kasih sebenar. Supaya itu kalau tengok sayang kita hak kasih sebenar ataupun sayang kita hak rapat sekali, timbul bila? Semasa kita tak gerak, kita lemah, kita susah. Hak tu kasih sebenar kita tu. Kalau masa kita senang orang derwi atau biasa kasih sebab nak lain, banyak kali lagi. Ni nak menunjuk kata sahabat Nabi kita zahirkan benda kasih dengan Nabi ni pada masa syiddah, masa yang sangat panggil. Tengok cerita yang pertama ni, iaitu cerita Anas ibn Nadar. Anas ibn Nadar, siapakah dia ni? Dia satu orang sahabat Nabi yang tegak dalam perang Uhud. Perang Uhud kita pasal dengar dah, hari ni bukan nak cerita, tapi nama tepat hari nak kecek itu selepas daripada orang Islam ni terkucar kacir dah. Selepas Khalid bin Walid menguasai bukit mana panah kepada orang Islam, masa tu dibunuh ramai orang Islam. Apabila jadi dibunuh ramai ni, dia sebarkan berita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena bunuh juga. Kita gambar kalau kita orang Islam ni pergi perang dengan Nabi, duduk dengan Nabi, makan kali dengan Nabi, duduk dengan Nabi semua. Satu hari ternyata Nabi mati. Gapo ke perasaan kita? Pergi perang dengan Nabi, kutua kita mati dah. Akan habis perasaan. Habis. Nak ayat kata orang yang ada pedih tangan ni tak pedih, berlaku macam mati dah aku. Nak pergi apa lagi? Nak jaga gapo lagi? Nabi mati dah. Murah kata agama habis sekarang ni dah hari ni. Agama Islam akan putus, akan hancur sekarang ni dah hari ni, mudah kata. Bagi setengah sahabat fikir lagu tu, menyebabkan mereka itu tak nak lawan dah.
belai bunuh lah, habis semangat orang kata dah. Ada pedek silawe. Akan tetapi satu orang sahabat namanya Anas ibn Nadar. Apa dia tengok gambaran semua sahabat ni kebanyakan lemah belaka. Dia kata, "Gapo kamu dah buat ni? Sebab pun tak lawa." Dia kata, "Mari tegak. Mari kecek dengan perasaan yang kuat lagi. Sebab pun tak lawa. Sebab pun tak pedek." Sahabat tak dia kata, "Nabi dah mati dah, aku lawa apa lagi?" Ingatlah gapo jawab dia jawab. Anas ibn Nadar dia kata, "Apakah kamu nak hidup lepas Nabi mati? Hidup lagu mana kamu hidup lagu ni?" Dia kata, "Kamu nak hidup lagu mana? Kalau mu lepas nyawa mati lagu ni, adakah nak kecek katamu ni? Bukanlah kasih Nabi sebenar dak. Lepas Nabi mati mu ni tak ada Nabi." Dia kata, "Tak ada nasakan Nabi dak." Sebab tu dia tegak sahabat ni khabar semula. Sebab tu dia kata, "Wahai sahabat aku, bangunkanlah. Kita akan mati ni seperti Nabi kita mati." Nak ayat kata kalau bagi sahabat kata Nabi mati, kita nak mati seperti Nabi mati juga. Mati lepas dia, bukan mati dah Allah dak. Bukan mati kita Allah kita mau bunuh dak. Mati ngepere. Hari yang mati ada kemuliaan dia panggil. Sebab tu anak kita tegak lagi seru sak bangun semula. Wahai kita ni kena mati seperti mana Nabi kita mati. Wahai sahabat setengah tu ada semangat nak pergi semula. Itulah menyebabkan orang Islam masa tu mula jaga juga. Jaga sahabat dia, jaga kawan dia, berjaga Nabi kita. Nabi tak mati kali. Tapi Anas ibn Nadar masa tu dia tak kira dah. Dia pun nak sebab mati tak mati dak, tapi aku nak lawan ni. Aku nak lawan saya nyawa aku yang terakhir nak bela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut. Tak jangan bunuh dengan mudah-mudah dak lah dah. Bukan tinggal dak. Ni Anas ibn Nadar. Sengok dak. Dia bangun pergi lawan orang musyrikun. Dia jumpa satu orang sahabat nama Sa'ad ibn Mu'az. Dia kata, "Wahai Sa'ad, aku bahu satu perkara," dia kata ni. Dia kata, "Aku bahu syurga," dia kata ni. "Inni ajidu riha min duni Uhud." Dia kata, "Aku bahu syurga ni rapat dengan kaki Uhud," dia kata. Nak ayat kata orang perang sebenar lagu ni. Bahu syurga ni ada dah mari dia kata. Sebab orang mati syahid ni syurga dah jadi jamin syurga. Dia bahu dah tahwid dia. Ini hati lawas benar ni. Sampai lagi perang dak lawan. Hari sampai mati juga orang mati syahid gitu. Akan tetapi ingatlah sini. Satu riwayat hadis pada Anas bin Malik. Anas dalam cerita nama Anas ibn Nadar. Orang gaya cerita ni Anas bin Malik. Pia Anas itu khadim Nabi, hidup dengan Nabi semua. Khadim Nabi budak kecil lagi hidup dengan Nabi. Yang ni orang cerita. Dia kata lepas perang ni kita cari mayat hak mati dah itu, mayat sahabat Nabi yang mati syahid. Pergi hipung-hipung semua boleh 70 orang ni. Tengok seorang ni tak kenal atau siapa. Kalau muka saya tak ramli tengok tak kenal lah. Siapa ni? Semua sahabat tak sama kenal. Pelik ni. Orang duduk kampung sekali ni Madinah tak luas dah. Tak boleh jadi tak kenal. Tengok lagu mana pun tak kenal sebab apa? Sebab tubuh dia ni kena dengan pedih, kena dengan panah, kena dengan lemai. Lapar boleh tepat tubuh dia lebih. Allah. Nak kata kalau tak jari, tepat jari kena ada tempat luka dah kata. Ini tubuh dia. Sampai semua sahabat tengok tak kenal. Ini siapa? Ini Abdullah Yusuf tak kenal. Kena pergi tengok. Kena kakak Tino tengok kenal. Sebab tengok mana? Kenal di cicing ni pakai dia. Oh ini cicing hak. Adik dia nama Anas ibn Nadar. Kenapa? Dia adalah Anas ibn Nadar. Allahu Akbar. Ni nak kata orang bakit semangat dalam perang Uhud ni. Allah dia mati syahid. Tubuh dia ni kena tikar, kena panah, kena lemai ni. Lebih dah. Lapik pula tepat. Siapa kau sahabat tak kenal dia ni. Nak kata bukan lawan biasa dak lah. Kalau sekadar kata Tehir bunuh, mati sekali, dia mau tak ada dah. Tapi tubuh dia, nak kata orang musyrikun. Gerik dia sebab, gerik dia orang pakai semangat. Tak cukup lapik pula tepat ni. Kita tengok tubuh dia ni. Mudah kata kena cicih hacur, kena belah kenak pula. Nak kata kenak ada mayat. Orang musyrikun bercir dia sebab dia ni orang pakai semangat. Kalau bunuh mati, buat apa lagi mati dah. Tak cukup. Bunuh dah, belah mayat, kenak mayat atau kerak mayat. Mudah kenak mayat. Ini tubuh dia. Anas ibn Nadar. Sampai ke Anas bin Malik dia kata lagi.
sengok kami dan sahabat kami sekuat kata ayat Al-Quran hak kita baca seumur turun kepada iaitu Mus'ab bin Umar yang mana kita baca minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazib wa ma baddalu tabdila. Saya kata setengah daripada orang mukmin ada orang kuat, ada pemuda, ada orang rijal, ada orang atas benar dah kata. Sadaqu ma ahadullah alaih. Benar dia gapriawi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana? Aku nak tolong agama Allah Subhanahu wa taala, tolong demi untuk nak jaga sengok nyawa yatul akhir. Ni nak kata sadaqu ma ahadullah alaih. Benar atau apa dia perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setengah dua orang mukmin terkaya. Iaitu faminhum man qada nahbahu. Setengah daripada mereka itu dah pergi dah mereka. Dah dapat habar dia dah pergi dah. Itu orang mati dulu lagi. Orang mati dulu belum tengok kebesaran al-Islam selepas tu. Termasuknya Anas ibn Nadhr, Mus'ab bin Umar, banyak lagi sahabat kita yang mati demi jaga agama al-Islam. Wa minhum man yantaz, setengah mereka tu yang ada nyawa lagi yang dapat tengok kemenangan Islam selepas tu lagi. Ini nak menunjukkan sahabat Nabi kita yang cinta sebenar ni sampai ke tubuh dia ni tidak ada harga dah hari tu. Syurga kara dah kata. Sampai ke dia tu dia bahu dah kata. Syurga lagu mana? Sampai orang ni tak nampak gapo, nampak syurga kau pergi sungguh. Ya tak pergi dengan syurga benar ni. Bukan lagi kata aku dak. Pergi dengan sebab aku mati hari ni, syurga tunggu aku. Pergi pakai sungguh hari ni, pakai dengan penuh semangat. Ini adalah contoh yang pertama daripada alamat yang keempat. Itu adalah tolong Nabi kita, tolong jaga syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok lagi seterusnya contoh yang kedua daripada sahabat Nabi kita radhiyallahu anhu, namanya Haram bin Milhan. Siapa dia ni? Dia ni Nabi hatta dia bersama dengan sahabat Nabi 70 orang. Gimana gini Bi'r Ma'unah untuk pergi dakwah yang berkata. Masa Nabi dia kerja apa? Dia pergi dakwah. Nabi tak atas sahabat gini godak. Sekata lagi seru dia kepada agama al-Islam. Tak saya masuk tak apa tapi dia ingin nak agama Islam. Gi seru kepada Bi'r Ma'unah. Dia dan sahabat yang dua orang hak gi kali dengan dia. Lain gi kali 70 orang tapi jalan kali 3 orang. Dia yang kena sang dia. Mari dekat aku sikit Aku nak masuk kecek pun kata. Lagi bincang dengan dia lah kata. Aku nak dia kecek hari ni. Namanya Haram bin Milhan. Dia tahu dekat kata. Kalau aku kena bunuh dia kata, Fak mulai klik dua orang ni. Gi jumpa pasangan kamu lagi untuk mari seria semula pula. Kalau dia jaga aku tak bunuh aku, kita akan selamat lah ke 3 orang. Dia kata ya ni bukan kata apa aku kena bunuh ni, masuk dak 2 orang, tak kena bunuh dak. Berlaku jam kena bunuh demi nak sapakan risalah Nabi. Nabi suruh dia. Suruh kata wahai Milhan, wahai Haram bin Milhan, disempalah kepada dia kata agama Islam lagu ni. Ini adalah Rasulullah. Dia pergi sungguh. Pergi dengan 3 orang ni masuk dalam ni. Masuk pergi sapa. Dia kata adakah kamu ni nak dengar apa aku nak royak? Iaitu risalah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak royak tu orang jahat masa tu Bi'r Ma'unah sini orang musyrikun tak? Dengar tu, dengar dulu. Dengar bukan nak dengar Nabi Galib saja. Dengar Nabi Galib itu buat rancangan nak bunuh. Sungguh. Lepas kecek start ini adalah risalah pada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang daripada orang musyrik hadir dengar tu, mereka kata alamat lah. Mulihlah. Mereka kata, mulih bunuhlah. Lagu mana? Mek lemeng nak. Kikir elok belakang, temuh tu balik depan. Allahu akbar. Orang yang ada kecek kamu, kecek kata ini adalah risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, risalah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena tikir belakang temuh di depan. Gapo dia kata? Tak kata aduh sakit dah. Nak kata gi hari tu gi dengan iman sungguh, gi dengan penuh dengan pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Allahu akbar. Ini sahabat ni apa dia gembira. Boleh benda molek, sahabat dia takbir. Ini satu sunnah agak ni. Sahabat ni bukan takbir kejut je dah. Kita kejut Allah Akbar. Bukan.
Sahabat ni boleh benar molek, benar aja nak. Allahu Akbar, takbir. Hati dia kata dah, fuztu wa rabbil Kaabah. Aku benar dah gini kata Allahu Akbar. Sebab dia takbir. Aku benar dah. Wahai Tuhan yang milik Kaabah. Sumpah dengan Tuhan pula. Benar agama. Sebab dia mati. Habis nyawa dia yang terakhir menyebarkan risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna kata dia mati ni duduk dalam jihad demi nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang kedua ni, kita semuanya takut kita kau panjang takut tak ada dah. Ada banyak contoh lagi. Itulah dua contoh yang mana kita dengar sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum, contoh kasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Ramli. Itu adalah dua contoh yang pertama dalam alamat yang keempat yang kita tadi kata alamat yang keempat ini, iaitu sahabat selepas daripada Nabi mati ni mereka tak tinggal kerja Nabi. Kerja dakwah Nabi tak tinggal. Sama juga dengan contoh yang ketiga dan juga yang keempat. Kerana contoh yang ketiga dan juga contoh yang keempat ini bersakut dengan satu orang lelaki yang menjadi khalifah pengganti Nabi SAW selepas daripada Nabi mati, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Contoh yang ketiga ini, Abu Bakar satu kali selepas daripada Nabi SAW mati. Nabi mati pada hari ini, esok hari pagi Abu Bakar panggil tentera Islam yang mana Nabi SAW ni biasa cedek dah, duk sedia dah tentera Islam ini selepas sebelum Nabi sakit, sebelum Nabi nak mati ini, Nabi duk cedek dah. Kalau kita tengok pada masa itu tu, masa Nabi baru mati. Nabi mati hari ni, esok Abu Bakar nak hantar tentera Islam pergi perang dah. Kita boleh koya, boleh gambar kata semasa Nabi SAW hari Nabi mati pun duk unwai, huru-hara. Sahabat Umar baik, sahabat orang lain baik, Abu Bakar sendiri baik. Setengah sahabat tak boleh nak percaya kata Nabi SAW mati. Sampai kepada setengah sahabat dia royak. Setengah sahabat royak kata semasa Nabi mati hari ni ataupun semenjak Nabi mati tu, selepas daripada tu sehari dua hari tu, seolah-olah kata orang hadap Madinah, orang Islam hadap Madinah ni seolah ataupun seumpama dengan utah yang tidak ada orang cara, orang perak. Utah yang tak ada orang perkara. Kita cuba gambar tengok. Mana kata orang Islam semasa itu duk huru-hara, duk siacai, duk orang kata duk yang ramai dah kan secerit mati Nabi SAW. Tak boleh nak terima lagi. Duk orang kata duka cita lagi dengan wafat Nabi SAW. Tetapi dengan hal keadaan ini, Abu Bakar perintah kepada Usamah, seorang sahabat Nabi SAW, letak Usamah jadi metab, jadi penglima. Jadi punam, jadi pemimpin tentera Islam sekali ini. Dan juga perintah kepada Usamah ni suruh pergi perang dengan setru Islam yang jauh daripada Bana Madinah ataupun kawasan Madinah. Sebenarnya tentera ini Nabi sedia dah. Tapi dengan sebab Nabi sakit dan juga seakhir sekali Nabi wafat, Abu Bakar yang mikir dari hati kata, tak lagi kata kalau Nabi mati dah, walaupun Nabi mati, Nabi biasa niat, Nabi biasa sedia tentera ini untuk pergi perang dengan setru Islam. Abu Bakar kata, aku kena santai, kena buat. Kena hantar kata Nabi SAW. Kena buat apa yang telah diniat oleh kekasih bagi Abu Bakar, iaitu Nabi SAW. Kena hantar tentera ini pergi perang seperti Nabi duk letak dah, Nabi duk niat dah. Riwayat ini diriwayat oleh Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani dia cerita kata satu hari selepas daripada Nabi mati hari ni, esok pagi hari suara kaprakan iklan ijtihad suruh mari kumpul untuk sedia tentera Islam pergi perang kepada pergi serik ataupun buat peperangan dengan setru Islam tu. Maka panggil mari dan kumpul, dan juga Abu Bakar letak Usamah ni menjadi penglima ataupun tentua bagi tentera Islam ini. Dan juga dia kata bala mana? Dia kata, hei saudaraku semua, Abu Bakar selepas daripada himpun dia iklan mari, dia perakat suara orang mari himpun. Dia kata hari ni tentera yang adanya pemimpin oleh Usamah ni
kena pergi. Kena Nabi letak kata kena pergi perang mana, negeri mana, tempat mana, kena pergi turut apa yang telah diletak oleh Nabi SAW. Dan juga orang yang jadi semacik, jadi tentera, salah satu tentera ataupun jadi tentera Usamah ni, tidak ada seorang mana pun yang dia ada di Madinah. Kerana dia nak keluar bersama dengan Usamah. Maka Usamah ambil tentera Islam itu panggil standby. Dan pergi sedia. Pergi kumpul pada satu tempat lagi, iaitu tempat yang nama Juruf. Jauh daripada kawasan Madinah lebih kurang 3 kilo. Pergi di situ. Untuk tengok. Usamah dia royak kepada Abu Bakar, kata, "Hei Abu Bakar, hei Khalifah Rasulullah SAW, boleh ke tak nanti kita tengok? Kita tengok keadaan sikit lagi. We keadaan orang Islam ni wasapa baik daripada hari ni, masa ni lagi. Nanti sedikit. Tapi kita sedia tentera kita ni pada tempat ini, dan juga kita akan keluar." Minta izin daripada Abu Bakar Siddiq, minta duduk di Madinah dulu untuk nak tengok setanakan. Nak tengok keadaan kata balah mana. Apabila keadaan nampak kata molek baik, dia akan keluar daripada Madinah. Maka Abu Bakar royak kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dia kata, sebenarnya dalam hati aku tidak ada benda mana yang patut aku buat paling utama sekali, melainkan aku kena buat turut apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Nabi suruh kita keluar daripada Madinah untuk pergi perang, kita kena pergi perang, tubik. Aku kena suruh. Walaupun hari ni Nabi tak ada, dah kena suruh. Sehingga kalaulah aku sehingga aku ada sore pada hari ni, aku akan keluar turut perintah Nabi SAW, yang mana Nabi telah perintah belum dia wafat. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kasih kepada Nabi SAW sekali. Dia kata tidak ada benda apa sekarang yang paling dia awal-awal kena buat, utama untuk dia kena buat, pensing right dia datang tam, iaitu kena buat apa sahaja turut perintah Nabi SAW. Nabi nak suruh pergi perang, kita kena turut pergi perang. Nabi telah letak, Nabi telah pesan, kata tentera kita akan pergi perang mana-mana dulu, maka kita kena buat tu apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kalau kita tanya tak dia apa, Usamah mari minta izin kepada Abu Bakar. Kerana ada suara mari royak kepada Usamah, kata kalau kita tubik masa ni, masa huru-hara, orang duk sincai ke apa, setengah orang Arab ni selepas daripada Nabi mati, dia murtad diri, jatuh agama, tukar agama, tak serah Nabi tak ada, tak serah beragama Islam. Maka takut kabilah Arab, Paul Arab ni, orang-orang Arab yang lain, dia mari nak masuk di kawasan Madinah. Selepas daripada tentera Islam keluar daripada kawasan Madinah, mereka akan bakar semua rumah-rumah tangga orang Islam di Madinah. Tetapi Abu Bakar dia royak kepada Usamah, kata, berita yang kamu dengar ini, adakah kamu boleh nak menyebabkan kamu ni boleh nak wuti, boleh nak ranyap, nak wuti, tak usah hatta tentera untuk diserai dengan seteru agama Tuhan ni, tak usah serai dengan satru ataupun orang yang lawan Nabi SAW, dengan sebab kita takut orang Arab mari nak bunuh ni membuatkan kita ni tak segi perang kan. Seolah-olah gitulah Abu Bakar tanya kepada Usamah. Maka Abu Bakar dia kata lagi, tak ada benda mana yang besar sekali pada masa sekarang lah ni, melainkan kita kena buat turut perintah Nabi SAW. Tak ada. Nabi telah sedia belaka dah. Pankan cara nak pergi perang kali ni dengan satu Islam, mula tempat mana tempat mana, Nabi telah sedia tim wairib dah. Nabi cari dia syiar. Maka Abu Bakar kata tak ada kerja apa kita pada hari ni, mereka turut apa yang diletak oleh Nabi SAW. Maka pergi. Usamah pergi. Maka sebelum nak pergi itu, Abu Bakar dia pesan kepada Usamah. Dia pesan Abu Bakar ni dia tubik keluar bersama dengan tentera Islam yang dipimpin oleh Usamah. Tubik bersama sebagai pemimpin untuk nak kanang cai, semangat kepada tentera Islam. Bukan kata hatta tak ada, bukan kata tak pada nak gigi, bukan. Tentera Islam dia hatta bersama dengan Usamah, dan juga Usamah duduk atas unta, orang yang heret unta. Usamah itu iaitu Abdurrahman bin Auf, dan juga Abu Bakar jalan kaki pada kali ini. Keluar daripada kawasan Madinah, Abu Bakar jalan kaki, Usamah duduk atas unta, Abdurrahman bin Auf orang heret unta Usamah. Heret unta Usamah. Maka satu kali Usamah dia kata, oh Khalifah, hey Khalifah, naik mari duk tahu unta ni lah, wikut jalan baik lagi.
Nah, kalau menguasai naik, aku nak turun jalan bersama denganmu. Nah, maka Abu Bakar dia kata, tak sah. Kena mu kena duk tahu tak. Aku nak uwi kakiku ni tepuh dengan debu pasir ini untuk jadi saksi pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata hari ini aku telah keluar pada jalanmu. Jihad pada jalanmu ya Allah. Untuk nak tunjuk, untuk jadi pilihan pasir debu ini dekat kaki ni untuk giroyak jadi pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata hari ini aku telah keluar berjihad pada jalanmu ya Allah Taala. Demi ikut perintah Nabi SAW. Ini sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Nabi sekali. Tak ada orang mana, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling kita kena seksa, kena ngaji, kata bagaimana hidup dia. Sangat kasih kepada Nabi SAW. Maka selepas daripada itu, Abu Bakar pesan kepada Usamah, kata, buatlah ikut apa yang Nabi telah letak. Mulai dengan Bana Quda'ah, Bana Quda'ah, serai situ. Maka selepas daripada Quda'ah, kamu gilah kepada Bana Abil. Jangan selisih, jangan tinggal apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Maka ini adalah orang yang sangat kasih kepada Nabi SAW sekali. Itu contoh Abu Bakar yang tegah cutnya dia, pendirian dia, demi untuk nak ikut apa saja yang telah dipesan ataupun telah disedia oleh Nabi SAW. Satu peristiwa lagi selepas daripada Nabi SAW mati juga. Selepas daripada Nabi mati ni, ada segulungan orang Islam yang dia masuk Islam, dia duduk bersama dengan Nabi, duduk bersama dengan Abu Bakar, tetapi selepas daripada Nabi mati, mereka murtad diri, jatuh agama dia, dengan sebut kata dia tak akan membayarkan zakat. Tak usah buat rukun Islam, salah satu rukunnya itu zakat. Tak usah keluar zakat, tak usah bayar zakat, mudah-mudah. Kata tak usah bayar zakat. Maka membuatkan Abu Bakar ni marah, sangat marah. Sangat marah. Maka Abu Bakar ni tak jong. Tak jong. Kerana zakat-zakat ini adalah benda yang kita maklum, kata tak ada ayat mana dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut mengenai dengan semaya, melainkan adanya zakat. Mari dengan semaya semua. Dan juga kita tahu kata zakat-zakat ini adalah salah satu rukun daripada rukun Islam. Maka Abu Bakar dia tahu baik. Dia tahu dengan ketahui yang benar kata ayat ini Allah Ta'ala turun mari balah mana Nabi pesan kepada sahabat dia buat rukun ini balah mana. Abu Bakar tahu. Maka dia tak jang nak segulungnya daripada orang Islam yang selepas daripada Nabi mati ini, mereka engkar tak sebayar zakat ni, tak jang. Seolah-olah kata dia ni tak turut Nabi SAW. Nabi banyak pesan cakap kata zakat kena bayar. Tak ada hadis kalau kita ngaji mengenai dengan bab zakat cakap. Tapi Abu Bakar dia tak jang. Maka dengan sebab ini dia tunjuk kata wallahi. Dia kata wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Aku sumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia tak jong nak bayar zakat juga. Walaupun sedikit saja. Iqalan seolah-olah kata tali jerat utar dia. Sekadar tu kalau tak bayar zakat juga. Seperti mana tahu tu dia biasa bayar semasa Nabi, hari ini tak bayar. Abu Bakar dia kata laqataltuhum. Nasaya aku akan gi serai fak dia. Gi serai fak dia, nak gi cakar dengan fak dia. Maka dia tubik keluar. Dia keluar bersama dengan utar dia. Dengan seperti mana Aisyah dia cerita kata bapa dia iaitu Abu Bakar As-Siddiq naik kuda keluar daripada kawasan Madinah serta dengan akik bedai naik. Dan juga isytihar baik kata pia yang tak jang isytihar kata tak sebayar zakat ini, dia akan serai semua Abu Bakar, tak jang. Nak tunjuk kata ini adalah benda yang wajib, ini adalah benda yang jadi rukun Islam. Nak tunjuk kata fak ning tak kasih kepada Nabi, Abu Bakar ni sangat kasih kepada Nabi, tak jang. Tak sewi ada golongan mana yang tak se buat apa yang di fardu Nabi oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu Taala, seperti zakat, bayar zakat. Tubik gi cakap. Maka ini nak tunjuk cutjun kata Abu Bakar ni sangat kasih kepada Nabi. Seolah-olah kata orang yang Nabi mati ni habis kekasihan dia kepada Nabi, tak se bayar zakat. Bukan. Abu Bakar yang kata walaupun Nabi mati, kita boleh nak kasih Nabi lagi dengan buat apa saja yang Nabi SAW suruh kena buat. Abu Bakar isytihar. Tak jong nak ada orang yang mendakwa kata kasih Nabi bahang saja selepas daripada Nabi mati,
Tak kasih kepada Nabi, tak usah bayar zakat seperti mana biasa bayar semasa Nabi SAW. Ini contoh yang ketiga dan juga contoh yang keempat daripada sahabat yang agak kata hebat, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita kena kalau ada masa kita kena mempelajari sirah Abu Bakar As-Siddiq untuk kita dapat faedah yang banyak dalam hidup dia. Lebih lagi hidup dia bersama dengan Nabi SAW. Maka kita akan seterus kepada contoh yang kelima. Ustaz Ramli, falyatafaddal. Alhamdulillah, kita sambung lagi dalam namuzat ataupun contoh-contoh yang menunjuk kata sahabat ni sanggup nak bela nyawa dia demi menjaga syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh lagi di sini iaitu daripada Al-Bara'. Sini bukan Al-Bara' bin Azib, Al-Bara' bin Malik sini. Di sini satu cerita yang berlaku iaitu berlaku semasa Abu Bakar jadi khalifah pada awal-awal juga. Iaitu masa tu masa jadi mudah kata banyak orang Arab masa tu jatuh pada agama Al-Islam sebab nanggung hati. Dan termasuk juga ada satu orang satu masa tu dakwah tubuh jadi Nabi. Salah satu mereka tu namanya Musailamah Al-Kazzab. Ini terkenal, ngaku ya jadi Nabi, berkata Musailamah Al-Kazzab. Sengok Abu Bakar hatta tentera dia untuk pergi bunuh Nabi, mudah kata. Gisereh. Awak ngaku jadi Nabi, mudah pergi kecek klik ada agama Islam semula. Tak klik, bagai bunuh, mudah kata. Abu Bakar kata satu kumpulan tentera, termasuknya namanya Al-Bara' bin Malik. Hamak Musailamah ni kepergerak, kepa sudah jiwasan Allah. Allah SWT lari. Apa dia lari ni? Pergi berdinding dalam satu kebun, dah kata. Masuk dalam kebun ni katuk. Katuk itu tak ada masuk, dah tahu tak ada masuk. Pada buat lagu mana? Semua orang mikir tak tahu buat lagu mana. Nak kaca gedap itu tak pecah. Pintu yang sangat kuat, sangat kukuh tak pecah. Tak ada buat lagu mana. Akhir sekali Al-Bara' bin Malik dia kata, "Fak morning, pergi aku, lepas aku masuk." Allah, ni tak mudah seperti kau batu dia ni. Dia kata, "Wahai sahabat aku," tengok gapo dia kecek tu. "Ya ma'syarul muslimin, irmuni alaihim fil hadiqah." Wahai para muslimin semua, kamu lepas aku, kata. Mek aku lepas masuk dalam, dia kata. Mudah nampak dah. Tak aku mati dah. Ni nak koyak kata tubuh dia ni gena-gena pun demi nak jaga agama, dia kata. Orang murtad ni kena pergi hari ni, kena bunuh hari ni. Nak pergi mulai. Pan masuk lagu mana? Tak nak jalan kecuali kena lakah pakai masuk pergi buka pintu, Islam masuk lift bawah, masuk pergi dalam, dia kata. Lalu tu dia kata, "Wahai orang Islam, pergi aku, lepas aku masuk dalam." Orang Islam mula ni nak buat tak boleh. Tak boleh ni. Lari yo, tak boleh buat lagu ni. Walaupun orang lari lagu mana pun dia kata, "Gana-gana Pak Mun kena lepas aku juga," berkata. Kita tak jalan dah. Siapa kata ia tegak lah, siapa yang penuh tegak dia ni, orang Islam ni, rasa puas hati kecek ni, ambil utus kata, lepas je sungguh. Lepas je masuk dalam dah. Bukanlah lepas pagi, orang tak ada. Orang dia jaga dah, orang kata. Lepas pagi, masuk pergi pula. Dia seorang. Dengan tentera Musailamah Al-Kazzab, sehingga orang jaga pintu di dalam tu, mati habis, orang kata. Mulai buka pintu, siapa ke orang Islam boleh masuk dalam, mulai pergi dalam siapa ke Musailamah kena bunuh hari tu juga. Dengan sebab Al-Bara' bin Malik dia seorang ya. Tak ada dia nak. Kena likung saja, orang kata. Likung cengok dia lapar jahlah. Ni dak nak menang hari ni dah. Iaitu jang capokkan diri dia kepala seteru, jang lawan, mati-mati hari ni. Tapi tak mati dia hari tu. Nak kata lawan dia hari ni, kadang-kadang kita berani tak? Seorang pun tak apa lagi. Orang berani ni, kalau kita berani tak? Seteru kita ni, gerung juga rasa tengok orang lawan ni. Hak masalahnya kita takut dulu hak tu. Kalau kita 10, nampak nak lari dah, dia seorang dia mau jamak. Nak kata kalau kita menzahirkan, kita keluarkan sifat berani kita ni. Sifat berani ni bukan mari diri je. Mari sebab kita ni kasih Nabi dah ni. Bukan mari dengan Nabi orang puji dah. Mari sebab nak jaga agama Allah Subhanahu Taala ni. Mari sebab kasih Nabi. Jangwi tubuh dia kena bunuh tak ada masalah gapo. Kena dikir darah sakit tidak masalah gapo. Ini namanya Al-Bara' bin Malik. Allahu Akbar.
Kalau kita semua lepas kita tak? Lepas kita ni kelik sada kita gitu. Kalau kita tak tangga naik tak? Tu naik tak kita ni. Tak tangga naik. Ni suruh lepas. Ni kata lepas ni bukan benda biasa. Lepas dia jatuh, tu sakit dah. Gis masuk, belawai pula. Ini adalah sahabat kita, hati penuh sungguh. Bukan hati 100 dah, hati keroy ke panggil. Lebih 100 pun dah kata. Sebab itulah hati lebih 100 tak mati betul. Dia belawai sampai seteru takut dia. Ini alamat yang sebenar ataupun contoh yang sebenar kata kasih Nabi sungguh. Lagu mana pun nak jaga syariat Nabi kita. Nak jaga Nabi orang kata orang Islam masuk dah tak boleh murtad. Sebab tu dia nak jaga di sini jangan bela nyawa dia. Dia nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pada contoh ini iaitu satu cerita lagi yang berlaku daripada perang Yarmouk. Kita dengar sejarah itu perang Yarmouk ni perang di sebelah sana orang kata sebelah Syam. Kalau sekarang ni duduk di Jordan dah. Iaitu apabila orang Islam lagi perang tak. Nampak Islam nak kalah mereka kata. Apa nak kalah ni? Kalau kita tidak ada rancangan gapo ni, kalah gila gitu lah kata. Orang nak kalah dah. Tak ada siapa hidup akid semangat, nak kalah gila gitu. Sebab perang Uhud ni. Ada Anas bin Nadar, akid semangat mula. Orang lawan. Hak ni seperti tu juga. Dekat-dekat apa nak kalah ni, ada satu orang naik akid semangat. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Dia ni orang yang berkata marah masuk Islam ya ni. Dulu dia anak Abu Jahal. Dekat Mekah. Nanti Nabi. Deh. Lepas dia masuk Islam lah, dia pergi perang juga. Tengok sunnah Allah ni. Dia panggil, wahai sahabat, siapakah nak bai'ah hari ni? Nak buat perjanjian atas mati ni. Nak mati mereka kata. Tak sekelik dengan Allah. Nak mati juga. Semua sahabat hari tu 400 orang tak. Pakat pakai tangan belakang itu. Sanggup nak mati mereka kata. Mudah-mudah demo nak mati ni. Sanggup nak pakai tangan. So, 2 cukup 400 orang ni. Jangan nak lawan nak perang ni demi nak bela nyawa, nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nya tu ya. Tak nak gapo ni. Bukan nak ridak. Bukan nak harta dak. Nak jaga agama ni. Nyawa kita tidak ada harga hari ni. Dengan sebab nyawa kita hari ni diganti oleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab agama tu syahid ni kita kenal tak? Sampai ke hadis yang kita kecil hari ni 10 awal Zulhijjah ni, yang mana Nabi kita sabda kata tidak ada amalan mana pada hari ni yang lebih daripada 10 awal Zulhijjah ni. Nak kaya kata amalan perang ni tinggi tak tinggi? Sahabat tanya. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Wahai Nabi, saya jihad pun kena. Jihad pun tak boleh hawa juga. Ya Nabi kata, walal jihad fi sabilillah. Walau perang dalam jihad ni tak boleh hawa juga amal 10 awal Zulhijjah. Akan tetapi kalau lagi perang tubuh dia, harta dia, pergi mati tak boleh dah. Hak tu lebih lagi lah. Nak kaya kata kita pergi perang ni, tak ada lagi amal lagi perang ni. Kena mati dengan harta kita juga. Baru nak lebih pada amal 10 awal hak Zulhijjah. Ini nak menunjukkan kata semua sahabat Nabi kita ni istaqarra pada tetap pada fikir dia kata jihad ataupun mati syahid ni amal yang paling lebih sekali. Tidak ada balasan kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab mereka itu sanggup nak bai'ah, sanggup buat perjanjian untuk mati dalam perang hari ini demi nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh yang keenam daripada alamat yang keempat, iaitu sanggup tolong Nabi, tolong jaga syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pergi dengan cepat dah sebab masa puasa cepat dah, kita lagi cepat juga. Lah kita sambung lagi. Contoh yang ketujuh, Ustaz Mukhlis dah. Contoh yang ketujuh, maka insya-Allah tinggal lagi 3 contoh lagi. Contoh yang ketujuh ini berlaku semasa selepas daripada Nabi mati dah. Kalau tak silap itu berlaku semasa Khalifah Umar ibn Khattab, yang mana Umar hatta Amr bin As ni pergi buka negeri Mesir. Hatta Amr bin As pergi buka negeri Mesir. Maka Amr bin As bersama dengan tentera Islam yang Umar hatta gigi kepada negeri Mesir untuk nak buka negeri Mesir. Sewaktu masa ni nak masuk negeri Mesir nak masuk tak boleh. Kerana pintu tak buka. Dengan pagar yang tinggi, pintu tak buka, nak masuk kita tak boleh. Dan satu Islam di belah sana tu dah.
Orang ahli Mesir yang nak lawan dengan Amr bin As ataupun tentera Islam di belah sana tu, maka semasa ini ni duk nanti nak mila boleh masuk. Nak masuk pergi dengan cara cepat, takut satu Islam duk cedek nak bunuh. Duk nanti duk tengok cangwak, duk tengok masa yang munasabah yang maksum ini untuk nak masuk. Maka ada satu orang batal, satu orang nak jadi hero lah mudah kata, iaitu namanya Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam dia royak kepada Amr bin As, "Hei Amr bin As, aku minta nak kurban diri aku pada jalan Allah SWT. Gapo mu nak buat? Aku sanggup nak ambil tangan, nak cari satu tangan, nak ambil tangan, dan juga aku nak nak guna tangan itu untuk naik di atas pagar itu, dan juga demi untuk nak buka pintu wifat kita boleh masuk. Nak kurban diri. Kalau berlaku gapo tak apa, aku sanggup nak mati sendiri, sorry. Sanggup nak cari tangan, nak naik tangan pergi, dan juga masuk pergi, akik pedih, dan juga serta dengan takbir Allahu Akbar, buka pintu. Maka kamu takbir bersama dan juga masuk. Minta nak jadi hero, nak diprai. Kalau jadi gapo, okey, aku sore nak jadi gapo. Kalau mati, aku sore mati. Maka Amr bin As izin kepada dia. Ambil tangga dan juga naik tangga itu, dan juga buka pintu, akik pedai naik serta dengan takbir kepada Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dan juga tentera Islam yang bersama dengan Amr bin As di bawah ini, mereka bersama takbir dengan suara yang hebat, suara yang derah, sehingga satu Islam yang duduk belakang pagar itu lari diri dan selawai dengan tentera Amr bin As. Pakai takbir, maka semua pakai naik tangga itu, sehingga tangga dekat-dekat nak patah. Amr kata tak usah naik, naik sekadar. Selepas daripada itu, buka pintu, dia masuk pergi sehingga boleh ambil negeri Mesir semasa Amr bin As ataupun Khalifah Umar ibn Khattab. Ini nak tunjuk kata orang yang sanggup nak kurban diri pada jalan Allah Subhanahu Taala. Kurban diri, saya salah ciwit tu untuk demi nak mensebar ataupun nak tolong dakwah Islam yang Nabi telah buat, dan nak sebar lagi sama ada di negeri Mesir, negeri yang lain-lain, demi untuk nak kurban diri. Ini nak tunjuk kata sahabat dia ni boleh jadi salah satu kita yang kita kena ingat kata Islam yang sapa pada masa kita sekarang ni, selain daripada Nabi sendiri yang dakwah, salah satunya dengan sebab kurban diri seselak Tun Eng daripada kalangan sahabat Nabi SAW, demi untuk nak jaga agama Allah Ta'ala. Nak apalah mana Nabi SAW yang sangat kasih kepada Allah Ta'ala, yang sangat kasih kepada agama Allah Ta'ala, Nabi jihad, Nabi usaha sepanjang hidup dia untuk nak mengangkatkan agama Allah Ta'ala lebih tinggi. Maka sahabat dia tahu kata benar seperti ini, iaitu mengangkatkan agama Allah Ta'ala lebih tinggi, wisebar ini adalah benar yang dikasihi oleh Nabi, maka kami nak buat walaupun Nabi SAW tidak ada. Ini adalah Az-Zubair bin Awam yang dia telah buat jadi praik yang naik kepada pagar yang tinggi untuk nak buka pintu tentera-tentera Islam boleh masuk kepada negeri Mesir. Dan juga contoh yang ke-8, salah satu doa sahabat yang nak menunjuk kata dia ni sangat kasih Allah SWT dan juga kasih kepada Nabi SAW. Di dalam satu peperangan yang nama Nahwan, salah satu orang yang sangat kasih kepada Nabi SAW, sebelum dia nak pergi perang, dia kecek di depan sahabat ramai-ramai ni, dia elak kata, kalaulah aku jadi gapo, kalaulah aku kena bunuh hari ni, maka tak usah bimbing apa, tak usah sia-sia, tak usah duka cita gapo. Kerana aku hari ni aku niat dah kata aku nak minta doa sebelum aku nak pergi, aku minta doa kepada Allah Taala, aku mati syahid hari ni. Sahabat ni yang namanya Nu'man bin Muqarrin. Sahabat Nabi yang nama An-Nu'man ibnu Muqarrin, dia riwayat yang mana cerita ini diriwayat oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam dia. Imam Zahabi orang cerita, imam yang hebat. Dia kata Nu'man biasa riwayat kata hari ni kalau aku kena bunuh, fakmu jangan duk secek apa, jangan duk duka cerita apa, jangan duk bimbing apa. Kerana aku telah berdoa kepada Allah Taala, kata aku mati syahid pada perangan ini. Allahu Akbar. Salah satu riwayat dia kata doa dia bagaimana? Doa dia doa balas mana? Doa kepada Allah Taala. Dia doa kata Allahumma a'zir dinaka wansur ibadaka waj'alin nu'mana awwala syahidin al-yawma ala i'zadi dinika wa nasri ibadika. Ya Allah, hai Allah, minta Allah Ta'ala, mintalah kamu memuliakan agama kamu ini
dan juga tolonglah hamba kamu ini. Dan juga wilah An-Nu'man adalah orang awal syahidin, orang mula-mula yang mati syahid pada perangai hari ini, demi untuk nak memuliakan dan juga meninggikan dan juga tolong dalam menolongkan hamba-Mu untuk perang pada hari ini. Nah, dalam An-Nu'man dia demi untuk nak mengangkatkan agama Allah Ta'ala, agama-Mu ya Allah, maka wilah aku mati syahid. Minta doa dia orang yang mati syahid pertama sekali. Allahu Akbar. Sehingga orang yang dengar ijtihad belum nak berlaku perang itu, orang yang dengar tu semua pakai kata amin. Amin. Minta pakai kata amin, minta doa-mu hai Nu'man hari ni, mu minta gapo, Allah Taala terima. Sehingga akhir sekali dia lah orang mula-mula yang mati syahid pada perangai ini. Ini adalah doa yang paling hebat sekali. Doa orang yang kata fokus betul sekali. Selalu dah nak apa, selalu dah minta kepada Allah Taala. Ya Allah, aku orang mula-mula mati hari ini. Allahu Akbar. Betul-betul. Tak ada takut ke apa, tak ada bimbing ke apa. Tidak ada benar mana yang paling penting sekali bagi dia hari ini, bagi An-Nu'man, mereka mati syahid. Tak ada, lalu tak mikir ke apa dah. Mikir kata, aku kena mati syahid, orang mula-mula sekali. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Bukan kata tak doa tak. Mikirlah hati seorang, pergi duit perang, mati tak. Tapi dia mikir, dia niat dalam hati, serta dengan doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, dia ni orang mula-mula yang mati syahid pada perangai Nahwan pada hari ini. Ini contoh yang ke-8. Kita akan pergi kepada contoh yang ke-9 yang terakhir pada hari ini, insyaAllah. Maka falyatafaddal mashkura. Maka alhamdulillah yang kita mana tertegi Jafar, tertegi mana hujung dah habis dah. Itu kita tengok lagi pada ataupun ini daripada namuz ataupun contoh yang terakhir daripada alamat cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang keempat, iaitu kasih Nabi, tolong Nabi dan sanggup nak bela syiar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang akhir sekali ini iaitu tajuk dia kata semua orang Islam, maksudnya awal-awal itu sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum dan semua orang Islam yang kasih Nabi sebenar ni, hati dia ni, dia niat semua dah kata. Niat ai mati syahid dah kata. Duk nak semua ni mikir buat lagu mana nak tolong agama Allah Subhanahu taala. Mikir buat lagu mana aku nak mati nyawa aku ni demi nak jaga agama Allah Subhanahu taala. Yang mana dicerita oleh Ubadah ibn Samit. Dia kecek ni mudah kata nak terang kepada orang Nasara. Sebab agama satu Nasara gen tengok orang Islam lagi pergi ni benar semua dah kata. Bila ingat sikit gi dengan penuh perasaan, penuh kuat dah kata. Gana kamu lagu tu dah kata ni. Tengok hari. For yang hari dengan amal tapi Allah kena bunuh seorang pakai hari bi dah kata. Islam ni sanggup nak musagi aku lagi dah kata. Berlaku jam mati lu untuk laki aku. Bukan tak mugil lu dak. Orang Islam ni ke perang tak apa aku gilu, gebuk lagi dulu. Gebuk nak mati dulu dah kata. Sini nak dia kata Ubah ibn Samit. Dia goyak kepada makaukas tua orang Nasara, agama Nasrani kata dah. Wa ma minna rajulun illa wa huwa yad'u rabbahu sabahan wa masaa ay yarzuqahu asy-syahadah. Allahu akbar. Dia kata tidak ada seorang pun daripada kalangan orang Islam ni kecuali dia doa semua Allah SWT pagi petang minta Tuhan ni kernia kepada dia ni atau rezeki akan mati syahid. Allahu akbar. Sebab tu pun orang dia niat semua nak mati syahid ni, dia pergi tak takutlah. Tak pergi adalah jalan nak boleh mati syahid, bukan di rumah dah. Di rumah tak ada syarat dah. Apabila dia minta semua nak benda ni, dia pergi dengan penuh hati dia panggil. Bukan pergi dengan paksa dak. Ini nak terang kata sahabat Nabi kita ni nak semua syahadah, nak semua mati syahid demi nak jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh yang terakhir sekali yang mana kita tengok daripada sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum semua ni tak ada seorang pun hak kata nak buat main-main dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kata tolong etik tipu hati ini jadi orang munafik dah, tak ada dah. Sebab masa Nabi ni mudah kata jelas, orang kasih sebenar sahabat Nabi. Hak benci Nabi jadi munafik, tak ada apa tu ya. Tak ada tengah ada masa Nabi. Hak tolong sungguh benar kata. Hak benci cahaya les semua. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul dia belakang Nabi.
Mayalah ke Nabi tapi nak tikai Nabi semua. Cayalah nak pacuk Islam semua dah kata. Ini dua tu yang masa Nabi. Hak kasih sebenar sanggup nak bela nyawa dia demi jaga tubuh Nabi, demi jaga syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak benci Nabi jadi orang munafik. Cayalah semua. Hubung dengan seteru untuk pacuk Islam. Hubung dengan mereka itu, hubung dengan mereka ini cari lik lalai. Nak buat lagu mana? Nak hancurkan agama al-Islam. Nak hancurkan ketuanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari keburukan buat lagu mana? Mereka cari semua. Tapi semua sahabat Nabi kita ni hak kasih Nabi yang penuh. Penuh kasih mereka kata. Hubbus sadiqin, kasih sebenar. Ini adalah contoh tengok semua ni berlaku semasa asyiddah semua. Bukan senang dak. Berlaku semasa letih, masa tak senang, masa teruk dah tahu. Masa pergi saja berlaku ni. Contoh kita kecek semua ni masa bukan masa biasa, masa tak senang dah tahu. Masa pergi pergi, masa letih, masa duit tak ada, masa semua ni menzahirkan kasih sebenar terhadap tua dia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah namuzat ataupun contoh yang terakhir daripada alamat yang keempat. Hari ini mula kita di khatir. Alhamdulillah. Dan kita sekarang ustaz kita khatir habis. Hari ini akhir kitab kita namanya kitab kasih kepada Nabi kita. Itu hubbun Nabi wa alamatu, itu kasih kepada Nabi dan alamat-alamatnya. Ataupun kita nak baca usia ni ada terjemah dah itu dah.ความรักที่เพิ่งมีต่อท่านนบี itu ada terjemah dah pada bahasa Sia. Siapa nak baca dah. Kalau tak kerti bahasa Arab pun boleh baca dengan bahasa Thai dah. Dan akhir sekali kita minta ustaz kita dah khatam majlis kita pada ruang kita hari ini. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Romli yang sudi bersama dengan saya lah dalam ruangan ini, ruangan hisik sikit, ruangan kasih kepada Nabi, ikut Nabi dan juga nak pokpong Nabi, nak jaga Nabi pada mana. Kita dah yak semua dah kata ya awal dah, kalau kita tengok kepada majlis halaqah kita yang pertama, kita dah kata sehingga Nabi SAW mati pun kerja kita yang nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi ada lagi sehingga pada hari kiamat. Kerana Islam yang berada pada kita hari ini seperti sahabat tadi, mereka usaha nak mensebarkan risalah Islam, dakwah Islam yang Nabi usaha guna masa 23 tahun untuk sebar agama Allah Ta'ala, risalah Allah Ta'ala dalam bumi ini ni. Walaupun tak luas sangat semasa Nabi, tapi selepas daripada Nabi mati, sahabat dia sambung kerja Nabi. Kerja dakwah ni sahabat sambung. Walaupun kerja dakwah ini kena tukar dengan tukar dengan darah dia, tubuh dia, harta dia, isteri anak dia, mereka rijalun sadaku, usaha. Mereka sanggup nak tukar. Sanggup nak tukar mereka sanggup nak jual diri dia sendiri, harta dia, anak isteri dia demi untuk nak beli syurga Allah Subhanahu taala. Nak beli syurga Allah Taala. Maka hari ini, pada masa kita hari ini, kita cuba tanya kita sendiri hari ini, adakah kita telah buat kewajipan ini demi untuk nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi dalam nak mensebarkan dakwah Nabi. Dakwah Nabi hari ini ramai lagi orang tak kenal Islam, orang tak serah dengan Islam. Tapi nak balas mana dakwah risalah Islam ini, risalah yang Nabi sangat kasih sekali, dan juga kita sebagai orang yang sangat kasih kepada Nabi, yang kita koyak kata kita kasih kepada Nabi, nak balas mana risalah Nabi kasih ini sangat dapat disebar dalam dunia ini. Sama ada dalam keluarga kita. Hari ini banyak mana risalah Islam, sama ada Al-Quran dan juga Sunnah, anak cucu kita faham. Dan anak cucu kita faham, isteri kita faham, keluarga kita faham, menjadi keluarga Islam. Berapa banyak mana, kita yakin sekadar mana. Maka hari ini risalah yang kita nak royak, kitab kita yang kita kaca duk bincang semenjak bulan puasa, iaitu kasih kepada Nabi dan juga alamat dia, tujuan kita bukan apa dak. Tujuan kitanya iaitu kita nak kita membaharui cinta kita kepada Allah yang pertama sekali, dan juga cinta kepada Nabi. Bukan kata hari ini cinta Nabi, tanya saja cinta Nabi, cinta, sudah. Tak ada buat apa yang nak tunjuk kata kita ni kasih kepada Nabi SAW. Sampai semasa setahun, kita buat geneng gotu-goning. Untuk apa majlis? Untuk nak kata kita ingat Nabi, kasih Nabi. Bukan. Tetapi hari ini kita nak balas mana kita sebagai hamba Allah Ta'ala, umat Nabi SAW, yang kita nak tunjuk kata kita kasih Nabi sungguh, buat balas mana kita ni jadi salah satu orang yang mendekati dengan Allah, dan juga
mendekati dengan Allah Ta'ala dengan apa yang Nabi biasa ajar kita. Tu yang paling penting sekali. Bukan kata sepak sapah pergi mari kabut pergi mari sehari hidup lepas hari lepas hari tak. Maka kita alhamdulillah dapat mengkhatamkan kitab ini, kitab yang berfaedah, sangat faedah kepada kita. Sangat faedah kepada kita. Maka boleh kita cari beli bahasa share, bahasa Malaysia ada. Sebenarnya saya mula-mula kenal kitab ini melalui saya dengar ceramah Tok Guru Dr. Abdul Basit Abu Anas Al-Madani di Kelantan tu, dia biasa syarah kitab ini. Jadi halaqah-halaqah seperti kita ini juga maka kita nampak kata kitab ini adalah kitab yang baik, kitab yang apabila kita dengar, kita baca, kita mempelajari bersama, kita fatih bersama, boleh jadi dia akan menambahkan iman kita untuk nak tambah cinta kita kepada Nabi SAW. Maka pada hari ini tidak ada apa lagi, maka tinggal masa beberapa minit lagi kita akan masuk habis hari ini, hari Jumaat, hari yang paling baik daripada hari-hari seminggu ni. Maka hari ini hari Jumaat dan juga hari ini adalah hari yang pertama, tarikh 1 pada bulan Zulhijjah. Maka marilah kita memenuhi ibadat sedikit lagi, dah beberapa minit, tak sampai sejam lagi untuk habis hari ini. Banyak berdoa, banyak bertakbir, banyak bertahmid. Apa sahaja amalan ibadat, baca Quran, surah Kahfi, kalau tak baca, kita baca sama, kita tambah ibadat insya-Allah taala. Maka kalau habis hari ini, esok hari ada lagi 9 hari lagi akan bersama dengan kita bulan Zulhijjah ini. Maka mudah-mudahan minta Allah taala beri manfaat kepada kita dalam halaqah kita, majlis kita ini, dan juga minta kita dapat salah satu orang yang sangat kasih kepada Nabi, suka nak turut ikut apa yang dibuat contoh oleh Nabi SAW. Dan kita minta, saya sendiri, Ustaz Ramli dan juga senang pendengar semua, kita pada hari kiamat nanti boleh bersama dengan Nabi SAW, boleh duduk bersama Nabi dan juga dapat syafaat daripada Nabi. Maka pada hari ini cukup sekadar inilah. Apa silap salah itu daripada kekurangan kami, apa yang betul itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga daripada Nabi. Maka sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا